Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajib bin Suhaimi, nombor metrik 062916. Uh, Dalam video ini kami akan membincangkan mengenai tajuk kepentingan ilmu fiksirah ini berserta dengan perkembangannya. Sebelum kami meneruskan bincang ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan ilmu ini, iaitu ilmu fiksirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Fauzi. Nombor metrik saya ialah 064674. Nama saya Muhammad Arash bin Kamarul Syam. Nombor metrik 064224. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nur Arif bin Raja Nur Adinah. Nombor metrik 064393. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibrahim Khalilullah bin Zahari. Nombor metrik 064408. Fiksirah terdiri daripada dua kalimah, iaitu fik dan asirah. Asirah dari segi bahasa ialah sunnah, kaedah, bentuk dan keadaan seorang dan lain-lain. Fik pula dari segi bahasa ialah memahami dengan baik dan mendalam, manakala istilah bagi sirah ialah keadaan atau perjalanan baginda Rasulullah SAW sebelum atau selepas bayat, sebelum dan selepas bayat, yang bersandarkan dengan percakapan atau perbuatan takrir, iaitu pembenaran Rasulullah SAW terhadap satu perkara serta sifat baginda. Fiksirah ini pula ialah suatu ilmu yang baharu yang membahaskan mengenai sirah dan Muhammad SAW dari sudut kewajaran dan pengajaran yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ilmu ini juga memfokuskan dari sudut yang tertentu sahaja, dan kebiasaannya tidak mendetailkan suatu perkara yang berlaku. Saya akan menjelaskan dua kepentingan mempelajari ilmu fiksirah. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memerintahkan di dalam Al-Quran supaya sirah Nabi Muhammad SAW ni ditulis melalui firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, iaitu dalam surah Al-Anfal ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Tidak mungkin kita dapat mengambil teladan dan mencontohi Nabi Muhammad SAW melainkan dapat mengetahui tentang sirahnya. Ilmu pengetahuan tentang Nabi SAW tidak akan dapat diketahui melainkan melalui penulisan sirahnya, periwayatan hadis, sunnahnya dan petunjuknya, sama ada perkataan, perbuatan, lisan atau ikrar daripada Nabi SAW. Isi yang kedua iaitu ilmu fiksirah merupakan satu ilmu yang sangat luas. Di dalamnya terkandung pelbagai jenis ilmu yang kita dapat ambil faedah daripadanya. Melalui sirah Nabi ini dapat kita pelajari dan ketahui beberapa perkara yang berikut. Yang pertama, dari segi akidah. Soal akidah dan mentauhidkan Allah ini dalam pembelajaran fiksirah sangatlah penting, kerana sekiranya kita meneliti pelajaran sirah Nabi ini, sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapati betapa Nabi mengambil berat akan soal akidah dalam dakwah baginda. Yang kedua, dari segi hukum hakam. Hukum hakam pula, apabila kita membaca sirah Nabi SAW, kita mengetahui hukum hakam sesuatu perkara melaluinya. Selain daripada itu, peristiwa atau kisah yang direkodkan di dalam sirah Nabi Muhammad SAW juga menerangkan hukum sesuatu perkara tersebut.
sama ada harus, wajib, sunat dan makruh, dan juga lain-lain. Yang ketiga, akhlak dan suluk. Kita mengetahui bahawa akhlak merupakan suatu perkara yang sangat penting dan dituntut dalam Islam. Melalui sirah, kita dapat teladani dan pelajari bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, isterinya, pembantunya dan seluruh anggota masyarakat. Yang terakhir iaitu dakwah kepada masyarakat. Di dalam fiqh sirah terdapat satu perkara yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan dakwah, uslub dakwah dan kesabaran dalam berdakwah. Sudah semestinya bagi seorang pendakwah yang menyeru di jalan Allah untuk mengetahui perkara-perkara berikut. Kita juga mempelajari sirah Nabi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan maknanya yang sebenar dan tepat. Hal ini kerana kebanyakan ayat-ayat Al-Quran turun disebabkan asbabun nuzul oleh peristiwa yang berlaku, sama ada ayat tersebut menjawab persoalan yang ditanyakan kepada Nabi atau menerangkan suatu hukum tentang kejadian peristiwa yang berlaku dan lain-lain. Sirah Nabi SAW merupakan sirah istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan sejarah Nabi utusan Allah yang paling sahih. Sirah Rasulullah SAW telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti. Susur galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita menagui kebenaran peristiwa besar yang berlaku. Ia juga memudahkan kita untuk mengesan peristiwa dan mukjizat yang ditokok tambah oleh akal yang jahil, serta gemar menambahkan sifat-sifat berlebihan kepada Rasulullah SAW pada zaman-zaman kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perkembangan ilmu fiqh sirah. Ilmu fiqh sirah ni pada penulisan pada zaman permulaan, pada mulanya hanyalah kisah berkaitan kehidupan Rasulullah SAW dan perjuangannya. Terdapat dalam kalangan para sahabat yang amat mengambil berat dan memberikan perhatian kepada setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW. Zaman sahabat, para tabi'in pula menyampaikan riwayat tersebut kepada generasi selepas mereka atau mencatatkannya. Keperhatian terhadap sirah berterusan hingga ke generasi selepas mereka. Generasi ini kemudiannya mengkhususkan penulisan ilmu sirah dan mengasingkannya sebagai bidang ilmu yang lain. Penulisan sirah selepas itu telah berkembang daripada hanya berbentuk pengkisahan secara umum tentang sirah Nabi Muhammad SAW hingga menjadi penulisan yang memfokuskan sudut tertentu dalam sirah, seperti mengkhususkan aspek tanda-tanda kenabian seperti Kitab Dalail An-Nubuwah karangan Imam Al-Asbahani, Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi yang mengkhususkan sirah berkaitan perwatakan Nabi Muhammad SAW dan lain-lain lagi. Pada zaman moden pula, antara kitab sirah yang terkenal dalam bahasa Arab adalah Kitab Nur Al-Yakin fi Sirah Sayyid Al-Mursalin karangan Syekh Muhammad Al-Qudari. Kemudian Kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Sufi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian penulisan sirah yang memfokuskan kepada menyingkap rahsia sirah selain pengkisahannya yang dikenali dengan fiqh sirah mula menjadi kecenderungan baru. Antara buku-buku terkenal dalam jenis tersebut ialah Fiqh Sirah oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Metodologi yang diterapkan dalam buku ini ialah menukilkan satu kisah daripada kisah-kisah sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Kemudian beliau menyingkap pengajaran yang boleh diambil daripada kisah tersebut. Beliau juga membahagikan pembahasan bukunya kepada tahap dakwah menurut Sirah Nabawiyah. Di sini saya akan menerangkan bahagian kesimpulan untuk keseluruhan tajuk ini. Jadi kesimpulan untuk tajuk ini dalam subjek fiqh sirah adalah fiqh sirah tidak dapat dinafikan lagi akan kepentingan untuk mempelajarinya. Sebagai seorang Muslim yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita sepatut menjadikan sirah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW
sebagai ikutan dan petunjuk dalam setiap perkara dalam hidup ini. Selain itu, amat tidak patut sekiranya kita mengambil berat akan riwayat hidup tokoh lain lebih daripada kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, kerana pada diri baginda ini pasti ada teladan dan ikutan yang mesti kita ikuti dan kita contohi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maksudnya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Selain daripada itu, Nabi Muhammad SAW juga merupakan rahmatan lil alamin, iaitu rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadikan rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam.